Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Hari ini kita ada satu cerita politik Sabah yang panas dan penuh dengan drama. Apakah dia? UMNO Sabah tuduh Jeffrey Kitingan berbohong. Kononnya dia coba tutup pengkhianatannya sendiri. Tapi Jeffrey pula mendakwa UMNO Sabah yang gagal menepati janji pada PRN 16. Siapa yang betul? Siapa yang khianat? Atau dua-dua pun 2 kali 5 sama saja? Jadi jangan kemana-mana, mari kita bongkar satu persatu di dalam video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke babak-babak yang panas, mari kita recap dahulu apa yang sudah berlaku. Jeffrey Kitingan baru-baru ini buat satu dakwaan yang mengejutkan. Katanya UMNO Sabah dan Barisan Nasional tidak menepati janji sebelum PRN 16. Dia mendakwa UMNO dan BN pada awalnya bersetuju untuk bertanding di 27 kerusi saja. Tapi akhirnya bertanding di 41 kerusi. Nah, sudah lebih 14 kerusi. Macam mana boleh jadi macam nih? Nah, disitulah Jeffrey kata inilah punca. Dia dan partinya Star hilang kepercayaan terhadap UMNO Sabah sebab katanya mereka mungkir janji. Tetapi UMNO Sabah dia tidak diam. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir terus bangkit dan menuduh Jeffrey menipu. Katanya semua ini hanya alasan untuk menutup pengkhianatan Jeffrey sendiri. Suhaimi menegaskan bahwa friendly contest antara parti-parti dalam gabungan ketika PRN 16 bukanlah satu bentuk pengkhianatan. Sebab apa? Sebab ketika itu Gabungan Rakyat Sabah GRS hanya diumumkan secara rasmi pada hari penamaan calon 12 September 2020. Maknanya sebelum itu rundingan antara BN dan Perikatan Nasional masih belum ada keputusan muktamad. Jadi kalau berlaku pertembungan antara parti dalam gabungan itu bukanlah satu kesalahan. Dan kalau nak cerita pasal pengkhianatan, Suhaimi kata Jeffrey patut cermin diri sendiri dahulu. Sebab apa? Sebab katanya Star sendiri pernah meletakkan calon di kerusi yang dimenangi BN pada PRU 14, yaitu Dun Paginatan dan juga Dun Suk. Tak cukup dengan itu, Star juga bertanding melawan PBS di 6 kerusi yang lain. Jadi siapa sebenarnya yang mengkhianat dahulu? Bukan itu sahaja. Suhaimi turut mendedahkan satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu. Katanya pengkhianatan sebenar berlaku apabila Perikatan Nasional merestui calon bebas mesra PN untuk bertanding menentang BN pada PRN 16. Tetapi apabila menang, mereka diterima masuk ke dalam kerajaan. Bukankah itu satu pengkhianatan? Bila Jeffrey tuduh UMNO Sabah khianat, Suhaimi balas balik dengan kenyataan bahwa sebenarnya Jeffrey dan Perikatan Nasional yang tidak boleh dipercayai. Kalau kita tengok sejarah politik Sabah, memang banyak drama sejak PRN 16. Masa itu UMNO Sabah dan Perikatan Nasional bergabung untuk tumbangkan warisan dan juga Pakatan Harapan. Tetapi selepas menang, apa yang jadi? Mulalah timbul masalah. Masing-masing ingin lebih banyak kerusi dan masing-masing pun mahu lebih banyak kuasa. Oleh itu, dari situ kita nampak ketegangan antara UMNO Sabah dengan GRS yang akhirnya membawa kepada insiden langkah Kinabalu tahun lalu. Ingat lagi kah masa itu? UMNO Sabah tarik sokongan terhadap Haji Jinor sebagai ketua menteri. Tetapi peliknya Haji Ji masih kekal sebab ada adun UMNO yang berpaling tadah dan menyokong dia. Jadi siapa yang khianat, siapa sebenarnya? UMNO yang coba jatuhkan Haji Ji atau adun UMNO sendiri yang membelot? Nah, satu lagi perkara yang menarik. Hubungan UMNO Sabah dengan Perikatan Nasional pun memang sentiasa tegang. Sekarang ini UMNO sudah bekerja sama dengan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan, tetapi Perikatan Nasional masih lagi
kekal sebagai pembangkang yang lantang. Dalam keadaan ini, siapa yang lebih kuat di Sabah? UMNO yang bersama kerajaan pusat ataupun PN dan GRS yang berkuasa di peringkat negeri? Sekarang mari kita bincangkan pula persoalan kontroversi yang pasti akan buat kamu semua berpikir. Baiklah, yang pertama, betulkah UMNO Sabah memungkir janji? Kalau betul mereka sudah setuju hanya bertanding di 27 kursi tetapi akhirnya bertanding di 41 kursi. Ini memang boleh dianggap sebagai satu bentuk pengkhianatan politik. Tetapi kalau rundingan itu tidak resmi dan hanya perbincangan awal, adakah ia masih dikira sebagai janji yang wajib ditepati? Dan yang kedua, STAR sendiri letak calon di kawasan Barisan Nasional dan juga PBS. Jadi, bolehkah Jeffrey Kitingan bercakap soal kesetiaan? Kalau dia sendiri pernah buat benda yang sama, adakah dia masih ada moral high ground untuk menuduh UMNO Sabah? Baiklah, seterusnya yang ketiga, Perikatan Nasional pun tidak kurang hebatnya dalam permainan politik ini. Kalau benar Perikatan Nasional restui calon bebas mesra PN untuk lawan Barisan Nasional, tetapi akhirnya terima mereka dalam kerajaan. Bukankah ini juga satu bentuk pengkhianatan? Atau mungkin ini hanya strategi politik yang biasa dalam mana-mana pilihan raya? Yang keempat, adakah GRS kini lebih selamat tanpa UMNO? Dengan ketiadaan UMNO dalam kerajaan negeri Sabah, adakah ini membolehkan HJJ mengukuhkan kedudukannya? Atau mungkinkah ini satu perangkap yang akhirnya akan melemahkan mereka sendiri? Yang terakhir dan yang kelima, adakah semua ini sekadar gimmick politik menjelang PRN Sabah ke-17 nanti? Kita tahu PRN 17 ini semakin hampir. Adakah pertelagahan ini sebenarnya hanya satu cara untuk mengukuhkan kedudukan masing-masing sebelum pilihan raya? Sebab bila macam biasa, bila tiba musim pilihan raya ini, kita selalu nampak pihak yang dahulunya sekutu kini bertukar menjadi musuh. Dan tidak mustahil juga selepas PRN, mereka kembali berbaik semula jika keadaan memaksa. Jadi, siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan? Jeffrey Kitingan, UMNO Sabah, Perikatan Nasional, atau mungkin semua mereka hanya bermain politik seperti biasa? Nah, jadi apakah pendapat kamu semua? Adakah ini satu bentuk pengkhianatan atau hanya strategi politik yang biasa berlaku? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa, macam biasa, like, share, dan subscribe ke channel ini Currents via MY untuk lebih banyak analisis politik yang panas dan penuh kontroversi. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Gua Mengkudu, gua Selasi. Thank you. Terima kasih.